salam sejahtera. So kita sambung lagi pembelajaran kita untuk matematik tingkatan 5 bab yang ke-6 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. So untuk hari ini kita akan tengok kepada subtopik yang terakhir iaitu 6.2.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan juga tangent. So untuk pembelajaran pada kali ini, untuk soalan penyelesaian masalah, saya akan membincangkan dua contoh soalan. Okey, satu contoh soalan saya ambil contoh 11, muka surat 190 dalam buku teks. Okey. Diberi graf laju aliran udara dalam kitaran pernafasan normal. Okey, graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembuskan nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Laju ini diukur dalam liter per saat. Okey, A. Jika Y mewakili laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Soalan B. Berapakah laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat? So, kita buat satu persatu. Soalan A. Okey, di sini diberikan pada kita graf. Okey. Laju aliran udara, proses menarik nafas dia dan juga hembusan nafas. So, soalan minta kita nyatakan dalam bentuk fungsi Y sama dengan A sin BX tambah C. Bermaksud di sini kita perlu menentukan nilai A, nilai B dan juga nilai C. Okey, nilai A adalah nilai bagi amplitude graf fungsi tersebut. Daripada graf, kita dapati bahawa amplitude dia adalah 0.6. Dia start dari kosong, dia naik sampai 0.6, dia turun semula ke kosong dan seterusnya ke negatif 0.6 dan kembali semula ke sifar. Okey, jadi ataupun kosong. So, jadi di sini amplitude dia ataupun nilai A dia adalah 0.6. Okey, so dah dapat nilai A, kita nak tentukan pula nilai B. So, nilai B, tempoh diberi di sini adalah 5 saat. So, kita tahu bahawa rumus bagi tempoh adalah tempoh bersamaan 360 darjah per ataupun bahagikan dengan B. So, untuk mencari B, bermaksud 360 tu kita bahagikanlah dengan 5 saat tempoh. So, kita akan dapat nilai B dia 72. Okey. So, untuk mencari nilai C, kita tengok kedudukan graf. Kita dapati tiada pergerakan ataupun tiada perubahan kedudukan graf tersebut sama ada ke atas atau ke bawah. Bermaksud di sini nilai C dia adalah sifar. Okey, so kita dah dapat nilai A, nilai B dan nilai C. So, kita boleh masukkan dalam persamaan fungsi tersebut. So, maka fungsi yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf ialah Y sama dengan 0.6 sin 72X. Di mana nilai A dia adalah 0.6 dan nilai B dia adalah 72. Nilai C dia adalah sifar. Okey, so ini fungsi yang kita nak iaitu Y sama dengan 0.6 sin 72X. Okey, sekarang kita tengok soalan B. Berapakah aliran laju aliran udara apabila masa T sama dengan 7. So, apa yang masa dia adalah 7 saat. So, apa yang kita buat? Kita ambil balik persamaan yang kita dapat dalam A tadi. Y sama dengan 0.6 sin 72X. Okey, di sini tempat X itu kita gantikan dengan 7. Okey, so kita akan dapat Y sama dengan 0.6 sin 72 darab 7. So, kita tekan kalkulator, kita akan dapat Y bersamaan dengan 0.35.
maka laju aliran udara ialah 0.35 liter per saat pada masa 7 saat. Okey, itu salah satu soalan penyelesaian masalah yang melibatkan graf sinus. Okey. Satu lagi contoh soalan, saya ambil latihan kendiri 6.2C muka surat 191. Di mana untuk kali ini saya ambil soalan nombor 3. Okey, graf di sebelah menggambarkan aras air yang direkodkan di sebuah pelabuhan. Diberi Y mewakili aras air dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. So, apa yang kita buat? Kita rujuk pada graf yang diberi. Okey, soalan minta kita sama juga macam tadi, kita perlu mencari atau menentukan nilai A, nilai B dan juga nilai C. Okey, kalau kita tengok di sini, graf itu seolah-olah masih lagi graf sin tapi dia berada di atas ataupun dianjakkan ke atas. Dan di sini kita tak nampak di mana titik garis keseimbangan yang baru. So, macam mana kita nak menentukan amplitude? So, kita rujuk buku teks muka surat 187. Okay, dekat situ dia ada bagi satu rumus untuk kita mencari amplitude. So, amplitude ialah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum dan dibahagikan dengan 2. So, nilai maksimum kita dalam jadual sekarang adalah 4. Nilai minimum kita adalah 1.8. So, untuk mencari amplitude, 4 tolak 1.8 bahagikan dengan 2. So, jadi kita akan dapat amplitude dia ataupun nilai A dia adalah 1.1. Okey. Untuk soalan B, untuk mencari nilai B, okey, kita tahu bahawa ini pun kita ambil daripada buku teks muka surat 188. Tempoh fungsi bagi sinus ataupun kosinus adalah 360 darjah bahagikan dengan B. Okey, kalau kita tengok di sini, tempoh untuk satu pusingan dia adalah 24 jam. Okey, so di sini maksudnya tempoh dia adalah 24 jam. So, jadi apakah nilai B? So, tempoh sama dengan 360 per dengan B. So, tempat tempoh itu kita gantikan dengan 24 jam. So, nak cari dengan B, 360 bahagi dengan 24. Jadi, kita dapat 15. Okey. Dan bagaimana pula kita nak cari nilai C? Nilai C ialah kita melihat berapa anjakan dia, graf itu dari Pak CX tu berapa anjakan dia ke atas. Okey. So, kita tengok ini graf C dia. So, kita tengok anak panah hijau ni bermaksud graf itu teranjak ke atas. So, ada 1.8 di situ dan kita tahu bahawa tadi garis amplitude kita adalah 1.1. So, di sini maksudnya kalau kita nak cari jarak anak panah yang berwarna hijau itu ataupun berapa kali dia dianjakkan tu, maksudnya kita kena ambil nilai C adalah 1.8 tambah dengan 1.1. Jadi kita dapat 2.9. Bermaksud graf ini dianjakkan 2.9 ke atas Pak C X. Okay. So, kita dah ada nilai A, kita dah ada nilai B dan kita dah ada nilai C. So, kita masukkan sahaja nilai tersebut dalam persamaan yang diberi. Y sama dengan A sin BX tambah C. Jadi, kita akan dapat Y sama dengan 1.1 sin 15X tambah 2.9. So, ini adalah cara macam mana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okay, saya harap kamu boleh faham. So, kita akan sambung lagi dalam pembelajaran yang akan datang.